Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Nusallim ala rasulil karim al-mab'us rahmatan lil alamin, salatan wa salaman daiman mutalazimain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih Tuan Kursi, terima kasih ahli jawatankuasa Surau Masjid, semua hadirin hadirat, ikhwan wa akhwat rahmatullah. Tajuknya ialah tajuk yang telah disebut oleh Tuan Kursi tadi. Saya rasa inilah yang paling wajar kita kupas. Tajuk mengenai perang di Gaza, realiti dan kesan. Baik. Saya berikan angka dulu ya, supaya dapat menarik perhatian saudara. Kemudian saya kupas dan saya ulas supaya dapat menghayati betul. Kematian sehingga hari ke-29, hari ini adalah hari 29. Serangan sejak 7 Oktober sampai hari ini sudah masuk 5 November, 29 hari. Angkanya sudah mencecah 9,600 orang malam ini. Besok barangkali akan mencecah 10,000. Siapakah yang terbunuh? Ialah rakyat awam Palestin, yang sekarang ini sudah 4,000 daripadanya adalah kanak-kanak. Kemudian wanita yang terbunuh sehingga tengah hari tadi sudah mencecah 3,000. Kanak-kanak 4,000. Kalau gabung itu artinya lebih dari separuh ialah kanak-kanak dan wanita. Sekolah yang telah dibom 90. Hospital yang telah dibom setakat hari ini dan baru tadi diserang sudah masuk 7 yang hancur. Yang tak boleh berfungsi semua 22 hospital, sudah 16 tak boleh berfungsi kerana terputus kuasa elektrik. Masjid yang telah hancur sudah masuk 15. Gereja yang juga tembak, semua gerejanya ada 5, tapi gereja juga diserang, hancur 2. Yang mengerikan sekali ialah bila mereka menyerang sekolah dan masjid dan hospital, sebab disitulah orang mencari perlindungan. Tapi disitulah mereka serang dan berlakulah serangan yang paling teruk ialah di sebuah hospital. Ada 500 orang mencari perlindungan di situ, pesakit ada 100, doktor ada 8, nurse ada 20, semuanya mati, 500 orang dalam satu tembakan. Jurnalis, wartawan yang telah terbunuh 36 orang. Ambulans yang ditembak, yang bergerak untuk mengambil pesakit yang cedera, sehingga tadi 26 buah. Tadi dia tembak sekali 7 buah yang sedang bergerak nak hantar kepada satu tempat yang selamat. 7 tu dibom dan mati semua, termasuk pemandu. Bayi yang termuda yang terbunuh ialah berumur 1 bulan. Sekarang keadaannya tidak ada satu pun inci tanah di Gaza itu yang tidak dibom. Bermakna tidak ada tempat yang selamat. Seperti pernah saya masuk 7-8 kali ke Gaza, saya tahu, saya dapat bayangkan tempat-tempat itu. Daripada Rafah ke Khan Yunis, kepada Deir Balah, kepada Madinatul Gaza, sampai ke Bait Hanun. Daripada selatan sampai ke utara, saya telah pergi semua lorong-lorong itu. Saya tahu kawasan perumahan. Saya telah semayang daripada 700 masjid yang ada di Gaza. Saya semayang lebih daripada 100 buah masjid di sana. Jadi saya boleh bayang.
Satu lagi angka yang saya nak beri pada tuan-tuan dan puan ialah sehingga hari ini setiap 10 minit satu bayi, satu kanak-kanak terbunuh. Setiap 1 jam 35 orang Palestin syahid. Setiap 1 jam. Kalau tadi kita masuk waktu pukul 7 lebih, sekarang sudah dekat pukul 8. 35 orang syahid setiap 1 jam. Setiap 1 jam 12 bangunan hancur. Bayangan yang angka yang saya bagi sebagai mukadimah ni untuk nak menarik perhatian tuan-tuan bahawa kita tak boleh nak bayang kita duduk macam itu ya. Pada minggu yang pertama, hari yang ke-7, tiba-tiba Israel telah mengumumkan apa yang dipanggil complete blockade. Artinya kalau blockade itu ialah orang tak boleh keluar dan orang luar tak boleh masuk ke dalam Gaza. Tapi complete blockade kali ini ialah semua bekalan air, elektrik dan juga minyak itu ditutup semuanya. Jadi berlakulah Gaza yang mempunyai penduduk 2.3 juta itu seolah-olah macam semuanya menjalani hukuman bunuh oleh Israel. Baik. Mungkin ada tambah lagi beberapa perkara angka yang saya akan beri, fakta saya beri. Mari saya mulai ulas tentang apa yang berlaku. Ya. Ada kata-kata yang dikeluarkan oleh Setiausaha Agung PBB, Antonio Guterres. Dia kata, apa yang berlaku pada 7 hari bulan Oktober apabila Hamas menyerang Gaza, kata Antonio Guterres, Setiausaha Agung PBB, bahawa ia bukan berlaku dalam kekosongan, dalam vacuum. Bermakna dia kata ini adalah rentetan daripada 75 tahun Palestin dizalimi, ditindas. Jadi perlakuan 75 tahun itu berkumpul sampailah pada saat ini orang Palestin mengatakan kita tidak boleh lagi hanya menerima serangan-serangan, kita kena serang dulu. Jadi saya nak beritahu kepada tuan-tuan dan siapa saja yang melihat dalam live FB ini, anda kena fahamnya. Kenapa kita kena faham yang berlaku sekarang, yang ada setengah orang menuduh bahawa serangan Hamas kepada Palestin, kepada Israel itu adalah tindakan bodoh. Sebab kita tahu bahawa kita selama ini tidak kuat. Jadi kalau kamu serang, serangan balas itu akan berat. Tetapi Hamas dan kumpulan bersenjata yang lain, iaitu Jihad Islam, Brigade Al-Aqsa, kemudian tu Batalion Jenin dia panggil. Jadi 4. Izzuddin Al-Qassam, Islamic Jihad, kemudian Brigade Al-Aqsa, dan yang akhirnya Jenin Battalion. 4 ini berpakat, dia kata, kita mendapat maklumat pada 7 sampai 15 Oktober, perayaan Yahudi besar-besaran akan disambut di Masjid Al-Aqsa dan mereka akan buat serangan besar-besaran kepada Masjid Al-Aqsa. Hamas telah berkali-kali beritahu kepada Israel, kalau kamu sentuh Masjid Al-Aqsa, kami daripada Gaza tidak akan berdiam diri. Jadi, oleh kerana maklumat mereka nak serang Masjid Al-Aqsa, maka Hamas dengan kumpulan yang saya sebut tadi membuat keputusan kita serang dulu. Artinya istilahnya offensif. Selama hari ini defensif. Ya. Gaza diserang pada tahun 2008-2009. Kemudian diserang lagi tahun 2012. Kemudian diserang lagi tahun 2014. Kemudian diserangkan lagi pada tahun 2021. 4 kali serangan itu saya ada di sana. Jadi kita tahu bahawa kehancuran yang Mapim buat masjid, 13 masjid dibangunkan balik tu dibom pula lagi. Kita bina satu pusat anak yatim, dibom lagi. Kita membantu suatu universiti, makmalnya itu telah dibom, kita bina, dibom lagi. Jadi kalau saya duduk
dalam keadaan diorang di sana, dengan saya menyaksikan benda semua yang kita banner di bom lagi. Jadi saya mengatakan, kalau saya berada di dalam keadaan di sana dan saya sebagai anggota Hamas, saya akan bersetuju. Kita jangan tunggu diserang lagi, kita harus menyerang sekarang. Jadi tindakan itulah yang dibuat pada 6.40 pagi 7 hari bulan Oktober waktu Gaza. Serangan yang dibuat itu mengkagetkan, kata orang Indonesia, atau bagi kita mengejutkan, menggamamkan. Kerana Israel tak terbayang kekuatan Hamas sebegitu besar. Ya. Dia dikepung selama 17 tahun. Tak ada barang yang boleh masuk, tak ada orang yang boleh keluar. Macam mana dia boleh bina senjata? Iaitu dia menembak 5,000 roket sampai ke Tel Aviv. Tel Aviv itu dengan Gaza 75 km. Macam mana dia boleh buat roket sampai boleh 75 km? Malah roket itu boleh pergi sampai 100 km. Mereka tergamam. Israel ada pelindung dia namanya Iron Dome. Iron Dome tu kalau roket tu sampai ke satu di udara akan dapat ditembak dan dia meletup di atas. Tapi oleh kerana 5,000 roket dia lancar serentak, Iron Dome tak boleh nak tahan dan sampai ke Tel Aviv. Dan kena dengan perumahan dan juga baret polis, baret tentera, dan mati banyak. Dalam keadaan mereka tergamam melihat roket itu bertubi-tubi, mujahidin di peringkat darat masuk. Berapa orang mujahidin? 1,200 orang. Masuk ke darat, keluar daripada Gaza, masuk dalam Israel. Mereka membunuh banyak askar Israel. Kemudian mereka menangkap 221 orang awam yang terdiri daripada 33 rakyat negara. Thailand ada, Australia ada, US ada, 33 semuanya. Mereka hangkut masuk ke Gaza dan dijadikan tebusan. Bermula dari situlah Perdana Menteri Israel mengatakan kita akan melancarkan serangan balas yang tidak pernah dilihat sebelum ini. Maka bermulalah pada tengah hari 7 hari bulan Oktober serangan yang dinyatakan setiap minit sekitar setiap minit 40 bom dijatuhkan di Gaza. Setiap minit. Sehingga masuk hari yang ke-10, 6,000 bom dilancarkan ke Gaza. 6,000. Satu bom itu 1,000 kilogram. Dan kalau dia pecah di masjid ini, radiusnya yang akan hancur ialah sekitar 1 kilometer. Kalau bom yang kekuatannya 1,000 kilogram. Dia jatuh masjid ini, artinya seluruh 1 kilometer di sekitarnya hancur. Serangan itu berlaku dengan tidak dapat kita bayangkan. Yang mati yang saya sebut angka gitu. Ya, tuan-tuan. Baik. Israel ini telah melakukan kerja ini bukan baru. Cuma kali ini serangan itu semacam tidak masuk akal. Ya. Dia telah melakukan banyak sejak 1948. Tuan Musi kata tadi. Ya. 1948, 1967, kemudian tahun 2000 sampai 2006. Serangan, tangkap, bunuh, sekatan, baik seorang budak kecil maupun orang tua, itu berlaku hampir tiap-tiap hari, terutama di tebing barat. Tebing barat tu tinggal sebahagian daripada Palestin tinggal tebing barat dengan dia panggil Gaza Strip. Tinggal itu saja. Yang lain sudah diambil oleh Israel. Dan peta Palestin hilang. Yang ada, kalau tuan-tuan tengok dalam peta, yang ada Israel. Sebelum 1948, peta Israel itu ada dan ditulis peta Palestin itu ada dan ditulis Palestin. Sekarang nama Palestin hilang. Yang muncul Israel. Jadi serangan demi serangan dan kekejaman yang laku itu begitu lama dibuat oleh Israel. Maka pada 7 hari bulan itulah serangan balas dibuat.
Baik tuan-tuan, macam mana Israel yang hanya ada 10 juta Yahudi dan kecil, ya, bukan besar pun. Palestin ni barangkali kurang besar daripada Selangor. Ya. Gaza dalam itu lagi kecil. Macam mana dia boleh buat kekejaman dia begini? Jadi jawapannya tidak lain tidak bukan kerana dia didukung oleh Amerika Syarikat, oleh British, oleh negara Barat. Amerika Syarikat membantu Israel setiap tahun untuk ketenteraan saja, namanya bantuan ketenteraan sebanyak 3.4 bilion USD setiap tahun. Untuk peperangan sekarang yang sedang berlaku 28 hari, 29 hari ini, dia naikkan bantuan kepada 14.6 bilion USD. Bukan saja itu, dia membekalkan, dia panggil fighter jet yang terkini, jet pejuang yang namanya F-35. Sebelum itu namanya F-16. Itu jet pejuang. Ada 100 buah. Tidak cukup dengan itu, ditambah F-35. F-35 yang paling canggih. Dan tuan-tuan, kalau Gaza itu diserang, Gaza itu panjangnya 45 km, lebarnya 17 km. Jadi, jenis jet pejuang yang lalu itu hanya boleh lalu dalam tempoh 2 minit sudah lepas. Jadi, bila dia serang daripada banyak arah, maka seluruh kawasan Gaza sudah tidak ada yang selamat. Kerana dia cepat. Kawasan dia kecil. Jadi dia lintas-lintas tu dia boleh drop sampai 100 bom. Dia bukan macam Syria. Syria besar. Bukan macam Iraq. Ya. Sebab Gaza tu kecil. Jadi bantuan itu sebegitu besar dan Amerika telah membuat pendirian bahawa apa yang dibuat oleh Israel itu adalah betul, iaitu dia panggil hak mempertahankan diri kerana Hamas telah serang dulu. Hamas serang dan mati 1,400 orang-orang Israel. Banyaknya adalah tentera. Civilian dikatakan mereka gagal untuk buktikan orang awam mati banyak, tapi banyak matinya adalah tentera. Dengan angka 1,400 itu, balasnya ialah dia menghancurkan seluruh Gaza. Jadi dengan sebab itulah Israel nampaknya boleh membuat apa saja yang kita dapat lihatkan. Baik. Selama 20 hari serangan itu daripada udara. Dan seperti yang saya beri angka tadi, apa yang hancur, berapa yang mati telah saya sebut. Pada 5 hari yang lalu, masuk hari yang ke-23, 24, mereka sudah mengumpulkan, mengepung Gaza dengan 300,000 tentera Israel untuk membuat serangan darat. Yang tadi dia tembak daripada atas bagi hancur semua, sekarang masuk ke darat. Nah, angka kalau dia orang meneruskan sekarang, ini masuk hari yang ketiga serangan ke darat, dia mengepung seluruh Gaza itu. Kalau tidak dihentikan, angka kematian dijangka tidak kurang daripada 50,000 orang Gaza akan disembelih. Kerana dia masuk dengan tank dan kereta kebal, dan dia tembak apa saja yang bergerak. Jadi tuan-tuan, situasinya adalah parah kerana bantuan luar, senjata daripada Amerika, daripada British bertalu-talu masuk. Untuk menunjukkan mereka sokong Israel itu 100% tanpa syarat, pemimpin-pemimpinnya datang ke Israel untuk menyatakan sokongan. Yang datang siapa? Mula dengan kuasa besar State Secretary, iaitu Anthony Blinken. Mereka dia panggil State Secretary macam orang nombor 2 selepas Presiden. Kemudian Presidennya pula datang. Kemudian Presiden Perdana Menteri UK datang.
Rishi Sunak. Kemudian datang Emmanuel Macron, Presiden Perancis datang untuk menyatakan sokongan kepada Israel. Tetapi pembunuhan dan kehancuran ini yang bertalu-talu, yang sangat dahsyat ni, telah mendapat reaksi daripada rakyat biasa. Maka hari yang kelima serangan itu, berlakulah demonstrasi besar-besaran bermula daripada Kairah, membiak ke Amman, yang turun ke jalan tak kurang daripada 50,000. Ada yang sampai 100,000. Di Tripoli, di Amman, di Beirut, kemudian membiak demonstrasi di Paris, kemudian berkembang ke Brussels, kemudian berkembang ke London, kemudian berkembang di New York. Demonstrasinya bukan sikit-sikit, 100,000, dan di London 300,000 orang. Kemudian terus di Moskow, membiak ke Jepun, di Tokyo. Kemudian kebangkitan dan demonstrasi besar-besaran di Sydney. Kemudian berlaku di Hong Kong, di Seoul, Korea. Bangkit lagi di Brazil, di Chili, di Argentina, dan di Indonesia, di Malaysia, di Bangkok. Jadi kebangkitan itu berlaku tiap-tiap hari. Tetapi kerajaan-kerajaan negara tidak ambil kisah kebangkitan itu. Jadi orang biarkan kita demonstrasi, di Kuala Lumpur kita pun demonstrasi semua, tetapi banyak kerajaan macam berfikir dua kali untuk nak bertindak ke atas Israel. Jadi tuan-tuan, yang sedang kita saksikan sekarang ini, perang Gaza ini akan mungkin mencetuskan perang dunia ketiga. Kerana Amerika sudah masuk, UK telah masuk, yang menunggu untuk sekarang bertempur ialah Syria akan masuk, Iran akan masuk, Yaman sudah tembak, dan ketika itu Pakistan sudah ready, Turki sedang menunggu. Dan kalau berlaku pertempuran ini, kita akan saksikan peperangan dunia ketiga yang menakutkan, kerana 5 negara besar, 5 kuasa negara besar akan yang mempunyai bom nuklear akan bersama dalam peperangan ini. Siapa dia? United States, dia ada nuclear weapon. Kemudian UK ada nuclear weapon, Russia ada nuclear weapon, China ada nuclear weapon, France ada nuclear weapon. Tuan-tuan, kalau satu bom nuklear meledak, kita boleh gelap 3 bulan. Kekuatan bom nuklear yang ada sekarang. Jadi realitinya akan mengerikan. Tetapi itu jangkaan. Kemungkinan berlaku, na'udzubillah kalau berlaku, tetapi kita akan lihat bagaimana keadaan umat Islam. Ya. Saya dapat kontak dengan orang di Gaza. Macam mana sekarang? Kamu di 800,000 orang dah tidak ada rumah, kerana rumah hancur semua. Dia panggil internal displaced people. Tempat keluar dari rumah, kemudian dibom tempat mereka larikan diri. Gaza itu nak dihancurkan semuanya, tapi sekarang sudah hancur separuh. Separuh sudah hancur. Macam kita di Selangor ni, separuh Selangor ini hancur semuanya. Prasarana, rumah, bangunan, apa saja. Jadi kita bertanya, macam mana kamu nak bertahan? Dia kata, brother, we are not saying that it is easy, but we are going to tell you that we will die on this land. We will not evacuate out of Gaza. Kami rela mati di Gaza. Kalau sudah macam ini, tuan-tuan, yang 29 hari ini, 116 keluarga daripada bapa, mak, anak-anak, bapa mertua, mak mertua, satu family, ada yang 7 orang, ada yang 15 orang, mati semua. Berapa keluarga yang mati semua yang macam itu? 116. Tak ada tinggal.
saya ada anak angkat seorang. Habis. Dan saya terputus sekarang. Ya. Seorang yang saya bawa ke Malaysia, saya sekolahkan dia sampai dia sekarang boleh bekerja. Tapi ada seorang lagi anak angkat saya di sana. Dia, maknya, bapaknya, 6 anak adik-beradiknya, neneknya, bapa saudaranya dalam satu rumah. Semua. Jadi, kalau begitu keadaannya, tuan-tuan, ya, kita tahulah sekarang apa yang hendak dilakukan oleh Israel tidak lain dan tak bukan ialah untuk menghancurkan seluruh Gaza, dan Gaza akan lenyap dan akan diambil alih oleh Israel sepenuhnya. Agenda besar yang hendak dibuat oleh Israel ialah seluruh tanah yang tinggal untuk Palestin, termasuk tebing barat dan kawasan Al-Aqsa, semuanya itu dilenyapkan, dan seramai lebih kurang hanya tinggal 4 juta orang Palestin yang ada di situ hendak dikeluarkan semuanya dan dihantar ke Mesir, di satu tempat namanya Semenanjung Sinai. Jadi Joe Biden turun dengan anggotanya untuk berbincang dengan Saudi, berbincang dengan Mesir, berbincang dengan Jordan, supaya kita wujudkan Palestin baru. Di manakah Palestin baru itu? Di Sinai. Sinai itu masuk dalam kawasan Mesir. Jadi Presiden Mesir kata ini gila. Ya. Tetapi Joe Biden kata kita sanggup bayar semua buat Palestin yang baru. Inilah sebenarnya yang mereka nak lakukan sekarang. Ya. Sebab itu bila dituntut supaya hentikan serangan ini, hentikan pembunuhan ini, Israel tidak mau ambil kisah. Dia kata kita akan selesaikan agenda ini. Baik. Kalau keadaannya begitu saya telah gambarkan, tuan-tuan, ya. Saya kupaskan sedikit. Kenapa dunia Islam tak boleh nak buat apa-apa? Apa masalah kita? Negara Islam yang besar, yang ada kekuatan, saya boleh namakan Indonesia, Malaysia, Iran, Pakistan, Turki, Saudi, Mesir, Nigeria. Saya senaraikan ini negara Islam yang sepatutnya mempunyai kekuatan. Tapi kenapa kita tak boleh buat apa? Sebab mereka sudah menetapkan negara ini diikat dengan perjanjian dengan Amerika, terutama dalam perdagangan. Jadi banyak negara Islam itu yang bunyinya besar, yang kuat, tetapi sangat bergantung perdagangannya dengan Amerika. Jadi dengan itu kita pakat-pakat, orang kata 50-50. Kita nak betul-betul bergabung dan kita nak hantar tentera kita sendiri masuk untuk nak pertahankan Palestin, tidak mungkin berlaku. Sebab menghantar tentera kita ke dalam itu, dia kena ada proses, dia panggil mesti dapat UN mandate. Bukan boleh kita pergi hantar begitu saja. Dia ada syaratnya. Okey, kita jangan kira syarat itu. Kita hantar juga. Soalnya nak masuk ikut mana? Israel ataupun Palestin yang ada, tapi sekarang dipanggil Israel, dia sempadannya ada 4. Di atas, di utara, sempadannya dengan Lebanon. Kemudian ada sedikit sempadannya dengan Syria. Kemudian panjang betul sempadannya dengan Jordan. Kemudian di bawah itu dia sempadan dengan Mesir. Jordan ada masalah. Kerana dia sudah ada kedutaan Israel dalam itu, dan kedutaan Jordan ada di Israel. Mesir juga ada kedutaan Israel di Kairah. Yang boleh mungkin nak kita hantar tentera untuk bantu hanya Lebanon. Dan Lebanon dikawal oleh Hezbollah. Hezbollah dibantu oleh Iran. Jadi tuan-tuan rumit, ya. Ada orang-orang Shah Alam ni tadi. Tunggu je.
Saya tak mau panjang sebab ni saya buat sikit je lepas tu berhenti hari ni. Tak apa nak sihat. Baik, kita nak pergi hujung lah ya. Pasal apa negara-negara Islam tak boleh bertindak ni ya? Fatwa ulama sedunia 2 hari sudah mengatakan wajib kita hantar tentera sekarang. Saya mengatakan ini fatwa yang tepat. Tetapi nak melaksanakan fatwa ini jadi masalah. Saya mengatakan tadi, dari mana kita nak masuk tentera kita? Ya, implikasinya akan besar, akan tercetus perang besar-besaran. Tetapi kalaupun kita boleh hantar, kita nak masuk ikut mana? Jadi yang 4 negara yang berbatas sempadan dengan Israel itu, saya ulang balik ya, Lebanon, Syria, Jordan, Mesir. Keempat-empat itu tidak kuat. Lebanon ekonominya parah sekarang. Jadi Hezbollah hanya bergantung kepada apa yang boleh dibantu oleh Iran. Syria hancur. Syria tidak punya kekuatan. Bashar Assad hanya bertahan di Damaskus. Tapi kalau di sekitar itu Daesh sudah ambil alih dan sebagainya. Jadi tak boleh buat apa. Jordan juga ada problem. King Abdullah nampaknya dia menyatakan ketegasan, tetapi dia tak boleh tindak sebab dia pun ada masalah politik di dalam Jordan. Hari itu ada beberapa krisis berlaku. Mesir juga mempunyai kelemahan sebab dia terperangkap dengan hutang dengan US. Dia terpaksa bayar 600 juta setiap tahun kepada US kerana hutangnya banyak. Jadi tuan-tuan, yang patutnya bertindak yang dekat di situ, dan yang paling kuat sepatutnya yang paling kaya ialah Saudi. Jadi Saudi kita juga faham, bukan selesa sekarang ni Saudi kan, Muhammad bin Salman dengan cara dia sebagainya.
Dan dengan itu kita dapati kekuatan umat Islam tu tak dapat digembling, ya. Adapun negara lain yang jauh, Turki tidak jauh sangat, ya. Tetapi Turki terpaksa juga terikat dengan NATO sebab dia sudah jadi anggota NATO. Pakistan kuat tetapi politiknya sudah tidak stabil. Imran Khan sudah dipenjara. Kita masuk ke Iran mempunyai kekuatan, tetapi negara Islam tu nak kerjasama Iran tu kita ada masalah. Jadi pakat-pakat fikir macam mana nak kerjasama Iran. Iran ada kekuatan nuklear. Bangladesh miskin, ya. Afghanistan hancur. Jadi yang tinggal apa? Yang tinggal kita bawa ke sini Malaysia, Indonesia. Bapak Jokowi mengatakan kita tidak mau, dia mulai lantang 2-3 hari ini, tapi dia tak boleh nak membuat satu dia tak dapat kehormatan seperti negara lain. Dia dihormati pada saat tertentu, tapi dalam hal yang kritikal macam ni dia tak boleh buat apa. Datanglah ke Malaysia. Nah, Anwar Ibrahim, dia sejak daripada ABIM saya berkawan dengan dia memang lantang tentang Palestin ini. Sejak dulu Yasir Arafat datang ke Malaysia, saya dengan Anwar tu dapat dengan Yasir Arafat. Kemudian bila dia jadi Perdana Menteri sekarang, sudah tentu dia pun bukan boleh buat sewenangnya, kan. Jadi apa yang dia buat sekarang ni, dia kena deal dengan negara-negara Islam satu persatu. Kalau nak buat persidangan tak jadi apa. Orang ni bercakap begini, orang ni bercakap, lepas tu nak buat resolusi tak boleh. Jadi dia pergi satu persatu. Dia jumpa Erdogan, dia jumpa Fattah al-Sisi, dia jumpa Muhammad bin Salman, dia jumpa Sheikh Tamim. Takat ni 5-6 negara ni. Dan untuk mengatakan kalau kita nak bertindak, kita kena bertindak sekali. Tak boleh satu negara je. Jadi strategi itu pun letih. Saya tengok letih nak buat, ya. Tetapi yang akan mulai menyebabkan negara Islam boleh bercantum apabila kita angkat isu Masjid Al-Aqsa. Sebab Masjid Al-Aqsa ni ialah jantung segala masalah di Palestin itu. Kalau mereka dapat meruntuhkan Masjid Al-Aqsa, Yahudi ini, bermaknanya sepatutnya umat Islam bangkit. Karena sensitiviti Masjid Al-Aqsa itu luar biasa. Jadi yang kita sedang kempenkan sekarang ini, kalau tuan-tuan merasakan saya nak bersama dengan Palestin, saya nak menyokong Palestin, kekuatan kita yang ada sekarang untuk memersatukan, menyatu umat Islam ialah Masjid Al-Aqsa. Itu tak kira Syiah, tak kira Sunni, semua kita bersetuju Masjid Al-Aqsa adalah hak kaum muslimin. Kalau kita gerakkan kempen itu, maka barangkali kita ada chance, ada peluang untuk kita gerakkan seluruh umat Islam 2 bilion ini untuk membantu Palestin. Baik. Ini mudah bercakap, tuan-tuan, ya. Kalau untuk kita bertakbir, semangat, emosi itu mudah, ya. Tapi saya tidak menafikan perlu kalau kita nak slogankan takbir sebagai satu slogan untuk menggerakkan kempen ini. Tetapi kita yang berhimpun 2 juta setahun di Mekah tu, Israel bukan heran pun. Padahalnya kita kekuatan 2 juta orang menunaikan haji di sana. Tuan-tuan pun tahu, bila kita berada di Mekah tu, kita masing-masing sibuk dengan mengerjakan haji. Bukan ada kita berfikir mari kita adakan muzakarah macam mana umat Islam di Morocco, macam mana umat Islam di Tunisia, bagaimana umat Islam di Somalia, bagaimana umat Islam di Afghanistan. Mana kita ada perbincangan benda tu masa haji. Pakai kalut nak berhabis, lepas tu nak beli barang nak bawa balik ke Malaysia. Bukan kita tegur siapa, bukan ini orang mana, orang Morocco, macam mana keadaan Morocco, ini orang mana, ini daripada China, macam mana keadaan umat Islam di China. Mana kita ada sembang macam itu, tuan-tuan. Pakat-pakat beli tasbih banyak-banyak, beli minyak atar banyak-banyak, nak bedak ni, balik ke Shah Alam ni, orang tanya, balik tak bawa apa kan? Itu ya kita apa. Fokus kita tentang
konsep haji yang menyatukan kita, konsep haji yang patut menyemarakkan kesatuan itu tak jadi. Sebab di Israel tak kisah. Hampa buat 5 juta pun orang datang Mekah, tidak akan beri kesan. Kerana kita tidak ada keupayaan untuk bertindak macam dia. Israel itu bukan besar pun tuan-tuan, kecil dan ada 10 juta. Kata mereka, kalau orang-orang Arab sekitar 200 juta tu kencing di Israel, dia kata tenggelam. Saya kata tak, sebab banyak orang Islam ni kencing manis. Kencing tak jadi apa. Jadi tuan-tuan, kita sabar ni. Dan tiap-tiap hari saya beritahulah ya, sejak 29 hari ni saya tak boleh tidur. Paling-paling saya terlelap mungkin sejam. Betul bangun sebab saya tak boleh nak bayangkan hari ni mati dia sampai 1 orang. Lepas tu kejap lagi bukanya tambah pula 200 orang. Tengok muka budak-budak yang hancur, yang sudah tak terbayang lah. Saya kata kita tak sanggup bila saya tengok orang makan mewah. Kita semayang sangat selesa, tetapi tak sebut tentang bagaimana keadaan orang Palestin. Bagaimana kanak-kanak di sana. Fadlina Menteri Pendidikan datang ke warehouse MAPIM. Saya pun kebetulan saya ada situ. Dia datang terus dia menangis. Saya kata pasal apa Fadlina? Fadlina tu anak murid saya, menteri. Bapaknya rapat dengan saya arwah. Saya kata Fadlina, dia bawa kotak cikgu. Saya tak tahu nak bagi apa dah pada Palestin ni. Jadi saya kata yang kamu bawa ni apa? Ni barang mainan. Barang permainan. Saya mengenangkan anak-anak di sana tu dengan trauma, dengan apa tu. Saya terfikir nak beli barang mainan. Saya kata tak apa Fadlina, you bagilah. Kami akan sampaikan. Lepas tu nak bagi susu. Tin susu, apa semua kita letak. Kami pack 40 tan semalam diterbangkan daripada KLIA terus ke lapangan terbang Arish yang itu dekat dengan sepadan. Saya pun mohon kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim tolong call dengan Presiden Mesir, beri laluan untuk barang Malaysia masuk dulu. Anwar Ibrahim kata okey, kita akan runding. Saya bercakap dengan Menteri Luar, dia kata tak apa cikgu. Cikgu telah himpunkan semua ni, alhamdulillah. Kerajaan pun tak boleh nak buat benda ni. Jadi kita bagi NGO, kita gerak semalam. Datuk Seri Zaid Hamidi, dia flag off, hantar, dan saya kira sekarang sudah sampai di Arish. Dan kita ada pengangkutan, kita sewa truk dan sebagainya nak masuk Gaza. Nak masuk Gaza ni tuan-tuan, orang nak hantar bantuan ni, panjangnya itu lebih kurang dari sini ke Rawang. Truk nak masuk, tak boleh. Dan Mesir macam menerima isyarat daripada Israel. Kalau Israel kata buka, baru boleh masuk. Jadi Mesir pun kita, dulu saya sangat kesal. Macam mana kamu boleh kerjasama dengan Israel mengakibatkan orang ni bukan saja tak dapat bantuan, ada pesakit yang boleh kita keluarkan, selamatkan cepat dan kita rawat di Mesir, tak dibenarkan. Orang-orang Palestin terpaksa berurusan sebelum ini melalui terowong sepanjang 17 km tu yang di Gaza dengan Mesir. 17 km tu ada 1,500 terowong. Ada terowong untuk bawa masuk makanan, ada terowong untuk bawa masuk ubat, ada terowong untuk bawa masuk air minum, ada terowong untuk bawa masuk lembu, semua ada tuan-tuan. Dia orang terpaksa survive macam itu. Kita tak boleh nak bayang ya. Jadi dengan keadaan itu saya mengatakan sekali lagi, umat Islam jadi lumpuh. Ya. Kita macam tak ada kekuatan. Dan dengan itu yang saya mengharapkan begini saja tuan-tuan ya, saya akhiri keluar ni. Semangatnya tak perlu nak meledak-ledak kita menjerit. Yang pentingnya tuan-tuan faham keadaan ini, keadaan yang sangat kritikal ini. Kerana saya pergi dah 7 kali, jadi bila saya bercakap Gaza tu seolah macam itu negara saya, itu tempat saya tu. Jadi saya tak boleh duduk saja. Letih itu tuan saja tahulah, saya pun tak larat ni. Tapi saya kata kalau aku tak buat kali ni, aku nak jawab kepada Allah macam mana? Dengan itu saya menyarankan 3-4 perkara yang tuan-tuan boleh buat. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan semua kena
memaklumatkan diri sebanyak mungkin tentang apa yang sedang berlaku sekarang. Kena faham itu. Faham betul macam mana boleh jadi macam ni. Jadi banyak bahan yang keluar dalam kita punya handset itu sepatutnya teliti. Ya. Jadi pertama, paling tidak ialah diri masing-masing kena mempunyai suatu keazaman. Aku nak sekarang ni tidak, bila sebut saja Palestin, itu isu aku. Biar sampai ke peringkat itu. Yang kedua, yang tuan-tuan kena buat ialah malam ni tak apa, saya daftarkan nombor 35 orang nak pergi sana tu, termasuk pengurusi, tapi pengurusi dia kata tak termasuk aku. Hampa pergi dulu. Surat yang akan disainkan, siapa yang nak ikut saya ni, saya tinggal lagi 10-15 hari saya akan berangkat. Surat yang kena disain Haji ialah tak jamin balik. Dia panggil tak jamin, itu kira lembut dah. Dengan lembut dah. Surat tu disain tak jamin balik. Lepas tu ada orang belah Kedah, dia kata macam tu ke cikgu, kalau begitu kami tolong doa untuk cikgu. Cikgu pergi, selamat pergi, selamat balik. Okey, kita tak boleh pergi tuan-tuan, tak praktikal. Kalau kita pergi pun silap menyusahkan dia orang, ya. Ada yang semangat nak berjuang. Jadi jangan fikir ke situ. Kita sekarang ni, tindakan yang kedua ialah kita menyumbang. Dan jangan menyumbang sekali, besok sumbang lagi, ada saja kita sumbang. Dan pertanyaan sekarang ini ialah sampai atau tidak. Itu question mark dia. Saya daripada MAPIM dan 40 organisasi yang kami sedang bertugas lumus sekarang ini di warehouse kita, saya memberi panduan kepada mereka 3 cara kita nak sampaikan bantuan ini. Pertama, kita membeli barang-barang di Mesir. Ubat, makanan, pakaian, keperluan wanita, keperluan kanak-kanak, beli di Mesir. Kemudian kita load dalam truk. Sekarang ni kita sudah order 10 truk untuk Malaysia. Kita akan transport. Berapa jauh perjalanannya? Lebih kurang 2 jam daripada Kahirah sampai ke Sempadan. Tetapi dengan truk dia ambil sampai 4 ke 6 jam. Tapi dengan queue macam ni, silap seminggu tak sampai lagi. Pasal jam. Nak pergi itu, Sempadan tak buka. Cara yang kedua ialah kita bungkus di sini, di Malaysia. Sebab itu MAPIM punya warehouse sekarang ni penuh. Siapa nak sumbang ubat, kita akan beritahu jenis ubat yang nak sembang. Kena bagi. Jangan tuan-tuan ikut suka hantar. Dengan minyak-minyak gamat pun dia bagi minyak. Wah, jenuh kami nak bungkus. Kalau betul nak sumbang kata ubat, tanya kami dulu, ubat apa yang nak? Nah, ini duit saya, tolong belikan ubat itu. Itu caranya, ya. Mereka nak keperluan wanita, keperluan kanak-kanak. Kami listkan tu. Jadi siapa nak sumbang barang tu boleh hantar ke warehouse, kami tolong bungkuskan. Tapi ikut syarat dia tu. Jangan hantar ikut dan. Sampai baju dalam pun hantar juga apa semuanya. Teruk kita. Okey. Kita transportkan melalui udara. Ada 2 airport yang akan turun. Satu di Kahirah, satu di Irish. Alright. Di sana pun terpaksa kita sewa pula truk, kontainer masuk bulan. Semua kerja itu bukan senang tuan-tuan. Ya, nak cari orang buat kerja, nak cari nak sewa kontainer. Jadi saya tengok bukan senang juga. Jadi cara yang kedua ialah kita ambil barang dari sini. Insya-Allah semalam 40 tan sudah terbang. Minggu depan kita nak hantar lagi 40 tan. Minggu satu lagi kita akan hantar 10 kontainer melalui kapal laut. Right? Itu cara yang kedua. Yang ketiga, kita beli barang di Gaza. Jadi macam mana? Saya call petugas MAPIM di Gaza. Dia orang Gaza tapi kita bayar gaji kepada dia. Kamu cek apa yang ada di kedai sekarang. Kedai yang masih lagi wujud yang tak dibom, cek dulu. Dia pun lapor kepada saya, dia kata ada sekian, ada roti ada, makanan dalam tin ada, air ada sikit. Jadi saya kata jumlahkan semua, kita beli semua. Kemudian kita pack dia satu-satu mengikut arahan kita. Dengan harga RM150 untuk sara satu keluarga untuk tempoh 1 minggu. Harga dia berapa?
harga dia RM150 satu keluarga. Jadi saya kata, kamu pack hari ini, kamu edar hari ini, duit ada pada saya. You bagi tahu saja saya nak transfer ke mana. Saya nak transfer, you nak duit, you transfer dia Mesir, saya akan hantar ke Mesir. You nak hantar ke Aman di Jordan, saya hantar ke Aman. Pokoknya saya sudah kutip RM5 juta, kamu edar sekarang. Jadi dia tak tunggu benda tu sampai. Jadi dia orang bungkus-bungkus, dapatlah 2,000 pack. Saya kata edar sekarang. Jadi ada tuan-tuan yang telah memberi sumbangan semua tu, saya nak laporkan sudah sebagainya sudah sampai. Dengan 3 cara ini tuan-tuan, saya berbincang dengan Datuk Seri Anwar. Datuk Seri Anwar kata okey, kerajaan akan himpunkan 100 juta. Dan kita ada masalah nak hantar tu sebab 5 bank telah hancur. Bangunan bank hancur. Jadi yang tinggal ialah nak transfer cara daripada luar. Dia kata shutdown, semua sistem dah tak ada dah. Jadi saya beritahu kepada Datuk Seri Anwar, okey, pengalaman kami NGO, saya sudah masuk Gaza banyak kali, ini caranya, ya. Dan ini projek yang telah kita buat. Kalau Datuk Seri memberi kepercayaan kepada kami, 40 ini kami akan beda. Kamu buat bina balik sekolah, kamu bina bantu hospital, kamu cuba cari untuk kita beli ambulans, hantar ke ambulans. Yang kamu buat pusat anak yatim. Yang kamu kita bina perumahan. Kita bagi-bagi, jumlahkan berapa nilainya, kita laksanakan. Jadi Datuk Seri Anwar kata, kalau begitu kita akan laksana cara begitu. Betul Tuan Kongsi kata tadi, kepercayaan kita agak goyang. Kan ada isu yang orang kata begini. Tapi saya mengatakan, memang kalau ada pun mungkin ada kebenarannya, tetapi saya kata insya-Allah kita buat gabung jalinan ini 40 NGO. Ada NGO besar, ada NGO kecil, tapi yang besar-besar tu macam MAPIM, kita ada GPM, kita ada Al-Quds. Ini badan-badan besar, ada 5-6. Yang ni yang utama ni. Yang cara bekerja kita itu cepat dan bantuan sampai. Jadi sumbang tuan-tuan, kita boleh ni. Siapa nak buat sukarelawan untuk pergi pack di kita punya godang, pergi sana tanya, beritahu bila yang saya boleh dijadualkan untuk bantu untuk kita buat packaging. Setiap hari yang membuat sukarelawan di sana tak kurang 100 orang di warehouse kita tu. Kita ikut shift. Jadi tuan-tuan akan berasa kurang-kurangnya saya buat kerja sikit, ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, sudah tentu tidak lain tidak bukan tuan-tuan, mari kita jadikan perjuangan Palestin ini perjuangan kita. Ini perjuangan kita. Jangan fikir ini perjuangan Palestin, Arab, orang Arab, tidak. Ini perjuangan kita. Dan dengan itu kekuatan kita untuk mendoakan kepada untuk orang Palestin itu mesti kita laksanakan. Orang Palestin mengatakan, tak apa tuan, saya tahu tuan dari jauh, tuan tak boleh datang. Kami mewakilkan tuan untuk kami mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Kami wakilkan. Saya dengar itu terguris hati saya bila dia kata, tak apa, doakan untuk kami akan pertahankan. Dan mereka itu bila saya telefon saja, Alhamdulillah, Alhamdulillah, tak putus kalimah Alhamdulillah. Bila saya macam mana keluarga, Alhamdulillah, ya Alhamdulillah, tapi cerita, Alhamdulillah mati dah semua. Itu je jawapan mereka. Jadi saya kata memerlukan doa kita yang kuat, munajat kita, kunut nazilah kita, itu semua kita kena lakukan. Dan saya bertemu dengan banyak anak-anak muda yang mengatakan kami sudah buat nekat begitu, ya. Ada kes seorang wanita dengan lelakinya nak kahwin. Lepas tu yang lelaki itu bagi 2 benda. Satu dia kata saya bagi bunga, dan satu saya bagi peluru. Dia beritahu kepada isteri dia yang bakal kahwin tu, aku akan siapkan pada kamu, aku ada 2 isteri. Satu kamu, saya bagi bunga, satu lagi isteri yang kedua adalah peluru. Jadi kamu kena ada set dalam minda kamu bahawa pernikahan kita ini
mungkin tidak bertahan lama, sebab kamu kena siap menerima hakikat bahawa satu hari dalam masa yang kita tak tahu, aku akan pergi. Anak-anak di sana sudah yang kecil-kecil umur 12 tahun, sudah dalam 28 hari ini sudah beritahu pada mak bapak dia, jangan risau, kita semua akan mati, kita semua akan menghadap Allah, dan ibu-ibu siaplah, kalau kami mati dulu, jangan risau, kita akan bertemu di syurga. Kalimah itu saja yang mereka bincang sesama mereka, anak beranak, adik-beradik. Jadi tuan-tuan, mereka sangat memerlukan semangat itu daripada kita. Orang-orang Izzuddin Al-Qassam nak jadi anggotanya, mesti jangan tinggal solat jemaah di masjid. Itu antara syaratnya. Mesti hafal seluruh Al-Quran. Mesti dapat redha ibu dan bapa supaya kami boleh masuk Izzuddin Al-Qassam. Jadi kualiti mereka itu luar biasa, tuan-tuan. Luar biasa. Jadi dengan semangat itulah, dan saya nak huraikan terlalu panjang, cukup bahan ini untuk masjid dan surau kita sini. Jadikan tekad gitu ya. Jadi kita bawalah bendera ini supaya surau kita ni lekatlah 3-4 bendera ini, dan kalau di rumah masing-masing ingin juga supaya selalu teringat tentang Palestin setiap hari, lekat di gate masing-masing ya. Kemudian sumbangan itu kami serahkan kepada pihak, dan kami tak kisah kalau bagi pada orang lain tu silakan, yang penting benda tu mesti sampai ya. Tapi projek yang kami buat ni sedang berjalan sekarang. Kalau masjid ini, surau ini nak bersama, maka kami akan silakan tuan-tuan pergi tengok dan kita beroperasi supaya dapat kita hantar. Sekian saja, minta maaf terlajak masa. Saya dipahamkan ada sedikit penggambaran yang ini dibuat, saya serah kepada Haji Badar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.